1 April 2021, sambutan ulang tahun RTM yang ke-75. Tahniah RTM, Radio Television Malaysia terus unggul. Baik, ini episod sulung Bual Konti. Ramai yang tertanya-tanya, episod apa ni? Rancangan apa ni? Ini adalah rancangan yang dibawakan oleh unit berita Radio RTM, dan anda boleh saksikan menerusi Facebook melalui kata carian berita radio bervisual continuous dan juga saluran berita RTM di My Freeview 1, 2, 3. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Faiz Azlan dan bersama dengan saya tidak kesorangan di konti sekarang ini. Dua orang panel yang menemani saya adalah Encik Farami Abdul Karim, pensyarah di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, dan juga Rosdi Omang ataupun lebih dikenali sebagai Odi Petra, penerbit rancangan Juruhebat Radio Nasional FM, pengacara, penerbit program, penyanyi. Dua-dua ni kaya dengan pengalaman. Lebih kurang 12, 13, 14 tahun dengan pengalaman. Malam ini kita membicarakan mengenai evolusi berita radio. Bual Konti, bukan sembang biasa. Baik, Tuan Farami, bagaimana evolusi RTM ni, khususnya radio RTM yang berlaku di Malaysia? Baik, saudara Faiz, saudara Odi, pendengar yang dihormati. Kalau kita bercakap tentang evolusi dan inovasi radio, khususnya radio RTM, kita boleh lihat bagaimana RTM sudah melalui satu proses yang sangat panjang, 75 tahun, dengan transformasi yang sangat signifikan. Skalanya bermula tahun 1946 ketika Radio Malaya mula beroperasi. Waktu itu lokasinya di Singapura, dan cawangannya di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Melaka. Dan sekarang ini kalau kita tengok, RTM memiliki 34 stesen dengan pelbagai bahasa, 24 bahasa dan dialek. Itu saya kira satu transisi ataupun evolusi yang sangat signifikan. 1963 TV diperkenalkan. Waktu itu ada anggapan bahawa TV merupakan ancaman terhadap radio. Lepas radio, TV pula je. Betul. Mungkin radio akan terkubur disebabkan oleh adanya teknologi baharu waktu itu. Tetapi tanggapan tersebut meleset sebenarnya. Radio tetap kekal, relevan, malah kini semakin diperlukan oleh masyarakat, terutamanya dalam konteks kita menghadapi krisis pandemik dan sebagainya. Radio memainkan peranan penting. Jadi di samping perubahan dari segi teknologi, kita juga melihat bagaimana radio juga berubah dari segi format, dan begitu juga kita tengok perubahan dari segi frekuensi daripada AM ke FM, amplitude modulation ke frequency modulation. Kita juga melihat bagaimana perubahan teknologi dari analog ke digital. Begitu juga dengan teknologi terestrial ke platform digital. Kita lihat bagaimana RTM mengorak langkah menggunakan teknologi media baharu. Kita boleh tonton berita di YouTube, berita RTM di YouTube, di Instagram, di Facebook dengan adanya continuous. Satu bagi saya pencapaian sangat signifikan bagi seperti di Bual Konti sekarang ini. Betul. Ini boleh kita anggap satu pencapaian unik, satu milestone ataupun satu tonggak pencapaian untuk RTM. Demikian juga RTM memperkenalkan konsep penstreaman kandungan, streaming kandungan tahun 2008 dengan laman web MyClick. Kemudiannya 2013 dihasilkan pula aplikasi RTM Mobile. Sekarang dikenali sebagai RTM Click. Banyak dah, daripada radio, TV, media baru, internet. Lepas tu macam-macam pembaharuan seiring dengan teknologi. Odi, bagaimana evolusi daripada seawal pembabitan? Berapa lama dah kerja? Saya baru 14 tahun. 14 tahun. Baru. Dulu dengan sekarang beza dah? Beza memang. Evolusi RTM bagaimana? Kalau ikutkan kepada apa yang Faiz cakap tadi, evolusi terutamanya perubahan dari segi berita radio RTM. Saya lahir di RTM, mula membesar di saluran berita radio. Ketika itu memang totally memang sepenuhnya berita radio. Laporan pertama saya adalah saya Rosdi Omang melaporkan dari Plaza Tol Sungai Besi. Itu yang pertama. Tapi kalau nak bercerita mengenai evolusi perubahan yang sangat ketara, saya sangat berbangga. Saya sebagai salah seorang yang pernah bertugas di berita radio, saya sangat berbangga kerana ruang untuk berita radio itu diperluaskan lagi. Selain daripada siaran setiap jam di Nasional FM, di mana tempat saya bertugas, sekarang saya melihat berita
berita radio sendiri boleh keluar secara bervisual, bukan sahaja di laman media sosial, tetapi dulu suara juga, je, sekarang dah ada visual, dah ada gambar, video. tetapi juga telah mendapat juga perhatian yang lebih daripada saluran TV terutamanya, selain daripada berita saluran berita RTM HD My Freeview 123, tetapi saya bertugas, saya lihat ada ruangan untuk pembaca berita radio di TV1. Nampak muka sendiri keluar. Sehari pukul 10 dengan pukul 4 petang, tak silap saya. Jadi ini yang sangat-sangat diperlukan. Tuan, apa yang tuan nampak mengenai pembaharuan yang RTM telah lakukan? Ya, ini menunjukkan RTM sebenarnya meneraju industri penyiaran dengan cara yang sangat signifikan. Proses digitalisasi ini saya kira kalau dalam konteks pengajian media disebut convergence. Satu gabungan pencantuman antara teknologi yang pelbagai. Penting sebenarnya untuk kita pastikan adanya jangkauan yang lebih luas, capaian penonton yang lebih ramai, pelbagai kumpulan demografik, terutamanya dalam konteks semasa kita lihat generasi baharu menggunakan media baharu yang pelbagai. Jadi satu cara yang paling efektif ialah untuk kita pelbagaikan penggunaan media, termasuklah menerusi media baharu. Jadi media baharu sekarang ni boleh kita anggap platform ketiga RTM setelah RTM mengembangkan siaran menerusi TV dan radio. Media baharu kini boleh kita anggap sebagai satu fokus utama, dan ini memang diperlukan dengan mengambil kira sifat ataupun tabiat penggunaan media. Tuan terfikir agaknya boleh jadi macam sekarang ni RTM? Tak boleh. Dulu saya guna radio transistor. Macam mana? Saya sentiasa yakin bahawa RTM akan sentiasa terus seiring dengan peredaran masa, daripada TV tidak berwarna kepada TV berwarna. Begitu juga dengan penyebaran maklumat itu, kita harus seiring. Apabila pendengar dan penonton memilih untuk menggunakan pelbagai medium, bukan hanya TV dan radio, why not? Kenapa tidak RTM sendiri mengejar untuk pendengar dan penonton? Macam-macam sebenarnya. Saya sebut tak terfikir tu 20 tahun lepas, saya tak boleh bayangkan adanya konsep radio bervisual. Contohnya kan kita boleh berkomunikasi yang bersifat interaktif, berkomunikasi dengan ribuan, ratusan ribu ataupun malah jutaan pendengar menerusi Facebook, real time begitu. Sesuatu yang kita tak boleh nak bayangkan berlaku. Bukan setakat dapat mendengar, menonton, tetapi berinteraksi. Okey, baik. Kita nak dengarkan pandangan daripada anak murid Tuan Farami sendiri di YITM Shah Alam, Azizi dan Shazwin, mengenai evolusi berita radio ini. Radio di Malaysia ni evolusinya, kalau dulu kita ada RTM ke 96 sampai 7, ada swasta Malaysia, daripada konten memberitahu maklumat kepada konten memberitahu maklumat tapi menghiburkan. Hari ini dah WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook sebagainya. Ia memperluaskan lagi wadah untuk seorang penyampai radio itu menyampaikan idealisme dia dan terus berhubung dengan pendengar-pendengar di luar waktu siaran. Dan kalau kita betul-betul gunakan evolusi ini, sebenarnya kita akan bersama-sama dengan pendengar kita 24 jam. Dari segi bahasa lah, bahasa dulu dia lebih kepada bahasa baku dan lebih susun. Sekarang banyakkan DJ-DJ dan announcer radio dia menggunakan bahasa-bahasa selanga dan bahasa perbualan harian. Kebanyakan orang dengar radio ni untuk dapatkan info, sebab dulu tak ada sosial media macam sekarang. Ramai yang dengar radio ni untuk berhibur je kot, sebab orang pun dah ada internet semua untuk dapatkan info. Setuju dengan pandangan tu, Tuan? Berhibur, dengar nak berhibur, ataupun memang ada benda lain sebenarnya nak dengar sebab penyampai handsome, kacak. Ada pelbagai aspek siaran itu yang mungkin dimahukan oleh audiens yang pelbagai. Jadi hiburan merupakan satu daripada elemen yang dicari. Tapi pada masa yang sama, tentu sekali kalau kita tengok peranan RTM, tentu sekali RTM perlu mainkan peranan sebagai medium penyampaian maklumat yang berkesan, yang sahih, yang tepat. Pada masa yang sama, tentu sekali ada elemen hiburan. Jadi kepuasan yang ditawarkan kepada audiens adalah pelbagai. Kepuasan dari segi intelektual, segi kognitif, kepuasan segi emosi. Jadi sifatnya adalah holistik, komprehensif dari segi kandungannya. Pelbagai kandungan, hiburan, gaya penyampaian, semuanya dilihat oleh penonton dan juga pendengar kita. Bukan setakat RTM 75 tahun, National FM 75 tahun. Alhamdulillah. Itu yang pendengar mendengar RTM ni. Saya
sebab mereka mendengar RTM. Yes. Kerana RTM macam yang kita bincangkan sebelum ini sentiasa memberikan, macam di Nasional FM pun saya dah kongsikan setiap jam itu adalah berita. Mungkin orang cakap kita nak berhibur, kita nak dengar berita. Tetapi ini sebenarnya ini yang dicari. Mungkin hanya segelintir pihak sahaja. Berita sangat penting, terutama sekali dalam kita menghadapi pandemik. Masihkah anda ingat mengenai tragedi MH370, MH17 dan sebagainya, di mana orang beralih arah? Mereka semua ke stesen radio RTM, TV Nampak RTM. pandangannya hala tujunya ke RTM, mencari fakta yang sahih, Betul. yang terkini dan mungkin perbezaan dengan stesen swasta. Ya. Betul? Stesen swasta juga melaporkan, tetapi mungkin aspek laporannya berbeza dengan RTM. RTM lebih mendalam dari segi analisis. RTM mungkin lebih kita anggap berautoriti, dan tentu sekali RTM dari segi jaringannya dengan pihak kerajaan, dengan agensi kementerian dan sebagainya lebih besar dan lebih rapat, maka RTM lebih dekat dengan sumber berita itu, sumber maklumat. Jadi RTM dilihat sebagai jenama yang boleh dipercayai, reliable. Itu antara sebab RTM jadi tumpuan, terutamanya ketika ada krisis, bencana, waktu-waktu kecemasan dan sebagainya. Sikit mungkin Odi yang boleh tambah daripada perbezaan dengan swasta, RTM dengan swasta. Macam ni, ketika saya bertugas, kadang-kadang kita ada sesuatu berita, dan saya berbangga sebenarnya masa MH17 saya juga bertugas, MH370 juga saya bertugas. Kita mahukan benda-benda ini. Ketika saya bertugas, rakan-rakan di bilik berita, Odi, kita ada berita tebuk. Ini yang kita mahukan, kerana kita mahu menyampaikan terus kejadian yang berlaku secepat yang mungkin pada masa itu. Banyak lagi yang kita akan angkat dalam evolusi berita radio selepas ni. Kita rehat dahulu, dengarkan radio Imran Ajmain, Nabil dan Diana Daniel kembali selepas ni dalam Bual Kongsi. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke dunia hiburan di tanah air. Tentang hari ini adalah Ahmad Nabil. Mari kemari dengar ceritaku ini, siulan suara yang ke udara. Kisah seorang musafir ingin namanya terukir, ada ramai yang tergila-gila. Tapi masih ada cemburu buta, bermerah mata dengan singa tiada gunanya. Rasa pengguna cinta, beginilah rasa mesranya, walau tiada paras dan rupa. Mungkin tiada siapa tahu apa sebenarnya berlaku, selalu berdepan dengan penipu. Depan semanis maju, siap berkata I love you, belakang tujuh seribu akal. Dialami dia, kataku tak sedia, kau belum tahu rencanaku menjaga dunia. Di radio
Walau tiada paras dan lupa. Radio, masa perhubungan cinta. Beginilah rasa mesranya. Walau tiada paras dan lupa. Terima kasih, I love you. Love you too, terima kasih. Kembali dalam rancangan Bual Konti bersama dengan saya Faiz Azlan dan juga tetamu-tetamu saya di Konti sekarang ini Encik Farami Abdul Karim, pensyarah UiTM Shah Alam, dan juga Odi Petra, penerbit rancangan dan juga juruhebah Radio Nasional FM. Baik, kita nak pergi kepada soalan ataupun pandangan daripada pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton kita. Anda boleh cari kami di Facebook melalui kata carian Berita Radio Bervisual ataupun boleh tonton kami menerusi saluran My Freeview, saluran berita RTM 123. Daripada Syarida Syahabuddin, maklumat yang disebarkan melalui radio mampu menerobos pelbagai halangan komunikasi. Ada pelbagai medium komunikasi lain seperti masalah lokasi, penguasaan teknologi terkini, dan juga ada juga yang menyentuh mengenai masalah fizikal masyarakat. Okey, mengenai pendengar yang OKU masih boleh menerima dan juga memanfaatkan siaran berita radionya. Ya. Kalau halangan dari segi penguasaan teknologi, kita sedang melihat usaha berterusan pihak kerajaan untuk meningkatkan literasi media, tahap kecelikan dari segi kemahiran penggunaan media dan sebagainya, membudayakan teknologi, dan di samping mendengar radio melalui media konvensional, ada banyak lagi pilihan sebenarnya kan. Contohnya ada RTM Click atau MyClick, ada aplikasi yang boleh muat turun dan sebagainya. Kalau ada masalah dari segi frekuensi, dari segi signal dan sebagainya, RTM saya pasti kalau kita tengok plan transformasi RTM 2020, sebahagian daripada usaha yang sedang dibuat adalah untuk meningkatkan lagi kualiti dari segi liputan, siaran, frekuensi dan sebagainya. Jadi saya kira itu antara usaha yang boleh kita buat untuk mengatasi halangan-halangan. Ada sedikit penambahbaikan yang akan diperhalusi dan juga akan diberikan pada masa akan datang. Odi, ada tak masalah daripada pendengar kita? Sejujurnya sangat minimum lah kalau dari segi penerimaan feedback siaran dan sebagainya. Tapi saya sangat bersyukur dengan adanya media baharu ini, kita boleh berinteraksi dengan pendengar secara lebih kerap. Maknanya kalau sebelum ini kita hanya dapat berhubung menerusi telefon, orang akan telefon, kalau kita angkat, angkatlah, kalau kita tak angkat. Tapi menerusi laman media sosial di mana kita meletakkan ada ruangan untuk komen-komen. Ada yang bercakap, Bang Odi, Odi Petra, kita tak dapat siaran lah dekat sini. Dia cari Odi je lah, dia tak cari DJ lain. Contoh jadi kita pun boleh sampaikan kepada pengurusan pun kita akan salurkan kepada pihak yang seterusnya, jadi kita boleh kenal pasti dengan lebih cepat. Tetapi untuk penerimaan frekuensi dan juga penerimaan capaian internet itu sendiri saya rasa sangat minimum. Kalaupun tempat itu tidak ada internet, saya ada yakin RTM kita sangat banyak pencawang akan dapat radio juga. Masalah kecil ada berlaku tetapi tidak banyak. Tuan, ialah penambahbaikan, mungkin ada yang difikirkan kata berbeza dengan kenapa ada perbezaan dengan swasta, persaingan dengan swasta. Mungkin ada cadangan penambahbaikan. Saya kira RTM berada dalam kelas yang tersendiri. Satu model penyiaran yang mungkin kita tak boleh nak bandingkan dengan swasta. Kita tak boleh nak compare, orang kata apple to apple. Kita kena compare apple to apple. Jadi dalam konteks RTM ini, agenda RTM itu harus diutamakan, iaitu menyampaikan maklumat, menerangkan tentang dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Pada masa yang sama memang ada peranan untuk menghiburkan masyarakat. Saya kira kalau dari segi hiburan, saya rasa tidak ada masalah dari segi kualiti. Saya sendiri sebagai pendengar RTM, saya penggemar radio klasik contohnya.
saya rasa radio seperti radio klasik ni sangat progresif, walaupun lagu-lagu yang disiarkan lagu-lagu lama, tapi cara sepanjang masa penyampaiannya- tuan dengar radio klasik? Radio sepanjang klasik masa? dan Nasional FM. Nasib baik. Okey. Ya, cumanya itulah kita ada mungkin jurang generasi kan. Mereka mungkin mengharapkan ialah hiburan yang lebih sensasi dan sebagainya. Sebenarnya RTM ada elemen hiburan yang begitu. Baik. Cumanya RTM ada tanggungjawab sosial, ada etika yang perlu dipatuhi sebagai sebuah stesen penyiaran awam. Baik. Ada misi yang besar sebenarnya. Walau bagaimanapun kita dapat lihat bagaimana RTM sudah cuba mengimbangi peranan sebagai penyampai maklumat dan pada masa yang sama sebagai sumber hiburan dengan baik sebenarnya. Imbangan yang sangat baik setakat ini. Jadi saya rasa itu bukan satu isu. Kalau ada penambahbaikan pun mungkin dalam konteks pemberitaan mungkin boleh dipelbagaikan segmen berita. Penyampai okey? Penyampai tidak ada masalah. Malah itu harus dikekalkan identiti ataupun penjenamaan begitu. Baik. RTM dengan kaedah penyampaian dan cara bercakap, bahasa dan sebagainya, itu yang menjadikan RTM istimewa. Sikit je sebenarnya nak kena tambah baik. Tapi Odi mungkin 14 tahun pengalaman, ada yang kurang. Apa nak kena tambah baik? Kita RTM tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Kita harus mengekalkan apa yang kita ada. Jangan Okey. terlalu mencari rasa kita kurang di sini, kurang di sana. Saya rasa tak ada masalah. Kita pun tahu Kita ada kekuatan kita. kita ada kekuatan kita Okey. sendiri, dan kita harus kekalkan penonton dan pendengar kita ini. Jangan terlalu mengejar penonton dan pendengar untuk menaikkan rating dan sebagainya. Tetapi kita harus kekalkan juga apa yang kita ada. Kita terus memberikan yang terbaik sejajar dengan peranan kita di stesen radio televisyen Malaysia lah. Alah, sekejapnya rasa nak habis dah. Terima kasih Encik Farami Abdul Karim, pensyarah UiTM Shah Alam, dan juga Rosdi Omang, Jurehbah Radio Nasional FM dalam rancangan Bual Konti sekarang ini. Baik, itu saja untuk minggu ini. Tetapi 75 tahun RTM sudah semestinya akan terus unggul, membawa anda dengan pelbagai lagi maklumat dan berita yang sahih. Anda boleh cari kami di Facebook Berita Radio Bervisual Continuous, dan jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dalam Bual Konti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.